pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah kisah mengenai tangki Suraya. Kalau di Malaysia, heboh dengan kisah Cikgu Suraya. Tapi di Brunei terkenal dengan urban legendnya, iaitu tangki Suraya. Kenapa tangki? Kenapa Suraya? Jom kita teruskan mendengar cerita ini. Cerita ini berkenaan dengan pengalaman semasa berada di tangki Suraya. Sebenarnya tangki ini bukanlah tempat di suatu tempat bernama Suraya, tapi oleh sebab kisah seorang perempuan yang bernama Suraya dijumpai mati di sana pada tahun penghujung tahun 70-an. Teruslah orang ramai menggelar tangki Suraya. Kisah di sebalik tangki Suraya ini sangat tragis. Si Suraya ni kena rogol, lalu dibunuh di sana, dan yang paling seram lagi, mendengar cerita mayatnya dipotong kepala, lalu jasadnya dibuang berdekatan dengan kawasan tangki itu. Dikatakan sehingga sekarang kepalanya masih belum dapat dijumpai lagi. Selepas kejadian tu, bermacam-macamlah kejadian misteri yang berlaku. Ada orang bercerita yang hantu si Suraya ni selalu mengacau orang yang tinggal di kawasan Mabuhay, Ong Sumping dan Kumbang Pasang. Ada juga cerita mengatakan asal saja malam hari, kepala si Suraya melayang-layang dan mengetuk-ngetuk kepalanya pada pintu rumah orang sambil ia minta tolong sempurnakan kepala tersebut bersama jasadnya. Walaupun terdapat berbagai versi cerita pasal tangki itu, tapi yang penting dalam cerita tersebut memang pernah terjadi seorang perempuan yang bernama Suraya ditemui mati di sana. Macam mana ia mati? Wallahu alam. Hanya Tuhan yang lebih mengetahui. Kali ini aku nak bercerita tentang pengalaman berada di sana. Masa tahun 2003 atau 2004, terdengarlah juga cerita pasal tangki Suraya ni. Dari mulut kawan-kawan yang menyampaikan tempat tangki Suraya tu memang keras, sehingga kan pengawal keselamatan yang mengawal di sana pun ramai yang tak sanggup nak teruskan kerja. Aku pun yang sebenarnya tak tahu sangat pasal tangki yang terletak di lebuh raya Mabuhay ni. Walaupun yang sebenarnya aku membesar di kawasan kampung Mabuhay. Macam-macam lah cerita aku dengar. Ada orang pernah berjumpa Pontianak lah, hantu perempuan tak ada kepala lah, atau kereta ditahan oleh perempuan misteri berdekatan laluan masuk ke tangki, atau kononnya kereta perempuan tersebut rosak, dan bermacam-macam cerita. Aku ni jenis susah nak mengiyakan sesebuah cerita kalau aku tak pernah mengalami atau aku lihat sendiri dengan mata kepala aku. Bukannya sombong, kadang-kadang cerita-cerita hantu ni sengaja direka untuk menakut-nakutkan orang untuk kepentingan diri. Entah bila, entah tahunnya atau masanya, aku sendiri melawat ke tangki tu. Masa aku menuju masuk ke tangki tu, memanglah aku rasa seram. Pasalnya punyalah gelap jalan masa tu. Yang dapat aku lihat dari jauh cuma lampu pondok keselamatan. Orang yang ditugaskan untuk menjaga tangki tu ada jugalah kan. Dari jauh sudah nampak tangki berkenaan. Tapi sebenarnya si Suraya ni dijumpai mati bukanlah di tangki tu, tapi di kawasan jalan menuju ke tangki berkenaan. Bila kenang-kenang balik, entah macam mana timbul pula rasa takut. Sedang membayangkan kisah si Suraya ni, tiba-tiba entah dari mana datangnya sehelai kain putih terbang melintasi betul-betul depan cermin kereta. Berdentum jantung terkejut. Terberhenti nyawa sekejap
Masa tu, yang aku terfikir cuma satu. Pusing dan balik rumah tidur. Semasa nak mengundurkan kereta, tak semena-mena aku macam terlanggar sesuatu. Gedubung, gedubung. Kau main kuat bunyinya bawah kereta. Mati akal aku dibuatnya. Terus bercurahan keluar air peluh dari dahi. Tanpa mempedulikan bunyi benda tersangkut kat bawah kereta, aku teruskan jalan. Masih terseret-seret bunyinya bawah kereta aku ni. Sampai simpang kat jalan besar, bunyi yang menyangkut tadi pun hilang. Terus aku berhentikan kereta. Memandangkan kawasan tu terang, adalah sedikit keberanian timbul. Lalu aku keluar untuk melihat apakah gerangannya yang tersangkut bawah kereta aku ni. Semasa turun dari kereta, aku tercium bau yang kurang menyenangkan. Busuk benar baunya. Hei, apa ni bau busuknya? Aku bersujud mengintai bawah kereta. Tak ada apa-apa kat bawah tu. Semasa aku nak menoleh ke belakang, tiba-tiba ada bunyi macam berdehem. Bunyinya macam itulah. Terus meleremang bulu roma. Aku ni yang sebenarnya tak mau menoleh dan mencari dari mana datang bunyi tu, tapi entah kenapa gatal sangat hati ni mau tahu dari mana punca bunyinya. Pasal bunyi tu terlampau dekat dengan aku. Berbunyi lagi benda tu. Makin kuat bunyinya. Terus aku toleh ke belakang. Ya Allah! Tercabut rasa jantung aku apabila melihat apa gerangannya yang berdehem tadi. Kainnya putih, rambutnya pun berwarna keputih-putihan dan tangannya macam melambai-lambai pada aku. Mukanya tak pula kelihatan, tapi penampilannya cukup membuatkan aku boleh pengsan. Tak tunggu lama, terus aku masuk dalam kereta. Masa tu aku dapat dengar benda tu mengilai ketawa dengan nyaring. Lebih kurang lah. Kalau korang pernah dengar Suzana ketawa dalam filem Sundal Bolong, macam tu lah bunyinya. Aku pun keluar dari kawasan tersebut. Aku taklah kata hantu yang aku jumpa tu hantu si Suraya. Barangkali hantu yang aku jumpa tu sebenarnya makhluk halus yang menetap di sana. Lagipun tempat tu memang sunyi dan menyeramkan, dan tidak mustahil banyak makhluk halus yang menetap di sana untuk menakut-nakutkan manusia. Bila manusia sudah percaya tempat tu berhantu, lebih senanglah iblis dan syaitan memainkan peranannya untuk menyesatkan manusia. Wallahu alam. Ini kisah benar ya. Kisah ini diceritakan oleh kawan kepada ayah aku sendiri kepada aku. Cuma aku adalah ubah-ubah sikit. Baiklah saudara. Kisah yang kedua ini adalah mengenai jalan puncak alam. Sabtu malam, memandangkan tiada program, Jaja mengajak Kim ke rumah mak saudaranya dinilai untuk makan malam. Kim pun setuju. Mereka sampai di rumah mak saudaranya dalam pukul 7 petang. Mereka sembahyang maghrib sebelum menjamu selera. Tanpa disedari, jam menunjukkan pukul 11 malam. Mak saudara Jaja ajak mereka untuk tidur saja di rumahnya. Tapi Kim malu. Lagipun mereka tak ada bawa apa-apa lah kan. Oleh kerana Jaja tak biasa jalan nilai, dia menggunakan GPS-nya dan type puncak alam. GPS kata ia mengambil masa sekurang-kurangnya 50 minit. Mereka pun mulakan perjalanan. GPS tidak bawa mereka ke highway, tapi GPS bawa mereka ke laluan jalan dalam. Tak lama kemudian, mereka melalui satu kawasan di mana kiri dan kanannya penuh kelapa sawit. Kerana percaya dengan GPS, kedua-dua mereka ikut saja arahan yang diberi.
GPS memberitahu mereka untuk belok kiri 600 meter dari sekarang. Apabila sampai ke simpang yang patut belok, mereka perhatikan jalan tu agak seram. Tak ada lampu pula tu. Betul ke jalan ni? Manalah aku tahu. Ikut je lah. Mereka pun lalu jalan tu. Kedua-dua mereka tak bercakap. Jalan dah sunyi. Gelap pula tu. Hanya lampu high beam menjadi teman mereka. Kim buka surah Ruqyah. Aku rasa tak sedap hatilah. Jangan fikir bukan-bukan lah. Mereka meneruskan perjalanan. Nak dijadikan cerita, minyak kereta tinggal 1 bar. Aduh, kenapa kau tak isi tadi? Manalah aku tahu kita akan jalan di kawasan ni. Beberapa kilometer GPS suruh mereka ke kanan. Jaja mengikut saja. Tiba-tiba mereka lalu di sebuah rumah lama terbiar. Rumah tu besar, seperti rumah orang kaya. Tapi peliknya, kenapa rumah ni terletak di tengah-tengah kawasan hutan? Selang beberapa minit pandu, mereka lalu pula di sebelah tanah perkuburan. Kim kuatkan surah Ruqyah. Tiba-tiba, sesuatu lalu depan kereta mereka. Jaja berhenti mengejut. Kim hampir terlanggar ke dashboard. Woi, apa kau buat ni? Aku terkejut lah. Aku dah nak pelanting ni, kau tahu tak? Kau pun satu, apa pasal tak pakai tali pinggang? Kim terlihat sesuatu putih di tepi matanya. Gerak. Sambil memakai tali pinggang. Baru saja mereka nak meninggalkan kubur tu, lembaga putih yang Kim nampak berjalan menghampiri mereka. Oi, apa lagi kau tunggu? Geraklah! Jaja pun tekan minyak dengan kuatnya. Kim lihat dari side mirror. Lembaga putih tu makin lama makin jauh dari pandangan. Meremang bulu roma Kim. Akhirnya, selepas 30 minit melalui jalan seram, mereka bersyukur nampak kawasan bandar. Beberapa motor dan kereta lalu sebelah mereka. Beberapa minit lepas tu, mereka nampak sebuah stesen minyak. Jaja berhenti dan mengisi minyaknya. Dia juga sempat tanya jalan ke puncak alam. Pekerja di stesen minyak memberi arahan ke highway sambil pandang ke dalam kereta tersenyum. Jaja dan Kim tiba di rumahnya di puncak alam pada pukul 1 pagi. Akhirnya, mereka boleh gelak dengan perjalanan yang mereka lalui tadi. Tapi mereka tidak sedar bahawa mereka telah membawa balik seorang penumpang tambahan.